Untuk previous topik kita before this iaitu SDLC, kita dah discuss tentang System Development Phase, okay, yang Madam sebut juga tadi di awal. Okay, one activity during implementation phase tadi adalah untuk develop programs. Betul ke tak betul? Yang Farah tanya tadi kan, betul ke tak? Aktiviti fasa implementation, kita ada satu aktiviti major iaitu develop programs. Develop programs ni dia ada step-step dia. Sebagaimana mention dalam notes juga. Cuma kita tak go detail lah semasa SDLC, kita tak go detail on that. Develop programs melibatkan siapa? Melibatkan programmer. Because information ataupun sistem information yang kita nak bina tadi, yang dalam SDLC topik 6 tadi, akan require programmer untuk create ataupun modify sesuatu program. So bila sebut tentang programmer, kita sebagai bidang IT ni, bidang Science Com ni, we should understand how programmers develop programs to meet information requirement. So actually dalam sesebuah sistem, apa-apa sistem ataupun apa-apa apps ataupun apa-apa website, actually dia melibatkan programming language. Dia melibatkan program, ada program di dalamnya selain daripada database. Okay, you all kena faham that. Okay, so, dan disebabkan itu kita kena kenal lah what is programming. So for this final topic, kita punya SC015, Introduction to Programming, kita ada 3 subtopic under this iaitu 7.1 kita ada Types of Programming Language. Types of Programming Language. 7.2 Programming Paradigms. 7.3 Translators. Okay, so Madam beri gambaran dalam bentuk konsep map macam ni so that hope boleh bantu you all untuk buat short note atau konsep map nanti. Okay. Kalau buat sebegini, then you akan tarik-tarik info detailsnya sebelah kanan. Boleh ya? 3 topik ni. So for now, kita akan masuk ke 7.1 dulu. So for 7.1, after this lesson, you should be able to define programming language. Okay, jika ditanya what is programming language, awak boleh beri definition dia atau description dia. Before that, kita tengok dulu apa basic word dia iaitu program kan. Daripada programming tu ada basic word program. Meaning of program adalah set of instructions that tells a computer to perform task. Set of instruction. Satu set arahan that tells a computer to perform task, yang mengarahkan komputer untuk melaksanakan sesuatu tugas. Boleh faham maksud ni? Jangan pergi define benda lain pula. Ya? Keywordnya adalah set of instructions. Mesti ada set lah kat sini. Ni sekali kena ada dalam keyword jawapan. Set of instruction. Buat apa? Instruction tersebut buat apa? Tells computer to perform task. So instruction ni must be written in a way that the computer can understand. Kita nak arahkan komputer buat suatu kerja, kita mesti gunakan cara yang difaham. So in order to do that, instruction ini created by a programmer using a programming language. Created by a programmer using a programming language. So ini kaitan dia antara program tadi dan juga programming language. Programming language pula definitionnya adalah a set of words, symbols and codes. Set of words, symbols and codes that adalah satu set huruf, simbol dan juga kod yang membenarkan programmer untuk beri arahan kepada komputer.
So programming language ni dia ada huruf, simbol dan juga kod lah. Ya. Bahasa pengaturcaraan. Programming language adalah bahasa pengaturcaraan in Malay. Selepas dah kenal definition programming language, so programming language tadi can be divided into two types. Okay, dia boleh categorize kepada dua atau dua jenis. The first one is low level language, second is high level language. Low level, high level. Sambil dengar tu, Hope boleh ingat lah. Dapat ingat terus lagi bagus. So types of, tajuk dia adalah types. Jenis-jenis programming language. Kalau soalan tak guna types of programming language, mungkin dia tanya categories of programming language. Boleh juga. Okay, jenis-jenis programming language bahagi kepada dua, low level, high level. So let's look at the first one. Low level language, definitionnya adalah low level language consists of strings of binary digits. Okay, consists of strings of binary digits or English-like abbreviations to represent instructions to computer. So low level ni dia hanya ada sama ada English-like abbreviation. English-like abbreviation ni macam bahasa Inggeris tapi ringkas. Abbreviations. Ya. To represent instruction to computer. Ini definition low level language. Di bawah low level language, you all kena tahu ada dua sahaja examples dia. Ada dua sahaja language yang di bawah kategori low level. Iaitu the first one is machine language, second adalah assembly language. So this adalah di bawah kategori low level language. So we go deeper. Apa itu machine language? Machine language adalah it consists of strings of binary digits to represent instructions to computer. So machine language ni dia hanya programmer masa ni dia hanya gunakan binary digit saja untuk instruct computer to do task. Faham? Ni awal-awal zaman awal dulu masa komputer mula wujud. So programmer hanya gunakan binary digits, strings of binary digits to represent instruction to computer. So contoh di sini, you tak payah, yang penting sekarang you hafal definition, lepas tu you dapatkan gambaran macam mana rupa machine language ni lebih kurang, macam tu. Itu saja, bukannya nak suruh you all buat programming, bukan. Just nak you sekadar kenal saja. Faham ni? Jangan risau. Just nak you dapat identify tak? Jangan susah hati. Just nak tengok you boleh identify tak? Kalau diberi contoh macam ni, sekarang ni kan, diberi bentuk-bentuk binary macam ni, boleh tak you kenal bahawa this is machine language? Cuma di sini diberi contoh lah, macam you mesti nak tahu macam mana orang dulu-dulu buat instruction untuk buat apa? Contoh di sini, untuk add two numbers. So programmer ni nak buat program untuk menjumlahkan dua nombor. So apa instruction yang dia buat? Kalau dalam machine code macam ni je lah dia type. Ni, yang binary ni. Machine code hanya mengandungi binary digit saja. So arahan ni apa maksud dia? Arahan ni maksudnya loadkan first operand kepada C, kepada AC. Arahan ni, arahan baris kedua ni, masukkan nombor kedua lah maksudnya di sini. Masukkan nombor pertama di atas ni, ini masukkan nombor kedua. Yang ini simpan. Arahan untuk simpan macam ini type-nya. Binary code je. Arahan ni untuk apa? Dalam bentuk machine code ni, yang ni maksudnya nak halt the computer atau stopkan kerja. Yang ni dia baca 83 decimal dan seterusnya sampai stop kan bawah ni, tak nampak.
Okay, ada dalam notes kan. So Madam terangkanlah apa maksud dia. Ni contoh saja. So rupa machine language macam ni lah. Boleh guys? Boleh. Kita zaman sekarang tak ada dah lah nak belajar yang ni. Machine language ni dah. Tak guna dah lah. Okay. Contoh lagi satu, yang ni tambahan from Madam lah. Okay, not in the books. So here's the program fragment look like. Ni sebahagian daripada program yang panjang lah contohnya. So apa maksud arahan ni? Ni yang type binary digit ni semua ni maksudnya adalah ini. Z nak tulis arahan ni je. Z equal to X plus Y. Semicolon. Okay, nak ya. Dah apa-apa? Okay, so ni kalau diterjemah maksudnya nak tulis arahan ni je. Kalau dalam bahasa yang kita punya sekarang, Z equal to X plus Y. Nak buat arahan ini sahaja, so tapi nampak sangat panjang dan sangat kita tak apa nak faham. Okay, kita punya binary fragment ni. Okay. Selepas dah kenal machine language tadi, rupa bentuk dia macam mana, kita tengok apa advantage of machine language ni. Advantage using machine language ni, instruction are readily understood by the computer. It does not need to be translated. Dulu kita belajarkan komputer hanya kenal binary kan? Hanya boleh faham binary digit kan? So, programming language pada masa itu tak perlu ditranslate apa-apa. So, instruction are readily understood by the computer. Okay, sebab dia guna binary digits untuk machine language. Tapi disadvantagesnya adalah kita sebagai programmer atau pengguna human, instruction tu adalah extremely cryptic and difficult to learn. Okay, macam misteri sikit, susah nak hafal lah. Extremely cryptic and difficult to learn. Dan buat satu-satu arahan tu agak panjang. Programs are lengthy. Okay, programnya sangat panjang. A single instruction correspond to one operation at the machine level. Nak buat apa-apa operasi mesti ada satu arahan. Satu arahan, satu operation. So program tu akan jadi sangat panjang. You all nampak okey je kan? Madam tak nampak asal ni. And then machine language ni dia adalah machine dependent. Machine dependent ni maksudnya bergantung kepada mesin. Bergantung kepada mesin. Apa maksud dia? It can only be used on the machine where it was created. Okay. Bila buat program untuk bila gunakan mesin tu, komputer tu, mesin ni komputer lah, komputer pada masa tu, dia hanya untuk komputer tu sahaja. Itu maksud machine dependent. Dia tak boleh nak bawa program tu pergi guna dekat komputer lain. Itu maksud machine dependent. Okay. So itu disadvantages of machine language. Next, tengok yang kedua, second one, under low level language kita ada assembly language. So what is assembly language? Apa maksud assembly language pula? Assembly language consists of English-like abbreviations called mnemonics to represent instructions to computer. Okay, dia dah pakai bahasa Inggeris dah, tapi dia pakai singkatan. Ya, abbreviation ni singkatan. Juga dikenali sebagai mnemonics to represent instructions to computer. So kita tengok contoh program yang sama untuk add to numbers juga. How it is written dalam bentuk assembly language ataupun assembly code. So cara tulis dia kamu nak kena nampak di sini beza dengan binary tadi tau. Binary tadi dalam bentuk binary lah, 0101 je you all nampak. But for assembly language you all dah boleh nampak kita punya huruf lah, words. Kita punya character. ORG 100, LDA A, add B, STAC
HLT. So, nampak tak beza dia dengan binary tadi? Flow dia sama lah. Lagi pendek. Ya, lagi pendek kan. Lepas tu kita boleh teka lah kalau ada huruf ADD ni maksudnya nak buat operasi tambah. Contoh macam tu lah. Kita dah boleh teka lah human ni dah boleh teka lah apa maksud dia. Macam DEC ni mungkin refer pada decimal lah. Macam tu. Kita dah boleh agak-agak dah sebab dia more to our language dah. Compare dengan binary tadi. Ya. LDA ni load. So sekarang just tahu definition, kemudian dapatkan gambaran how assembly language look like. Tahu? Sebab takut soalan dia bagi diagram macam ni, kalau dia bagi contoh keratan coding ke, dia tanya. Dia boleh tanya. Sebab tu kena bagi contoh, kami bagi contoh di sini. Okay, tengok contoh kedua, yang ini yang macam lebih kurang full program lah. Yang ni contoh daripada Medium, tak ada dalam buku. So example of IBM PC assembly language, yang mana program ni untuk apa? Accept a number in register AX, kemudian akan subtract 32 if it is in the range of 97 hingga 122. Otherwise leave it unchanged. Ni tujuan program ni. Program ni nak buat apa? Nak tolak nilai 32 jika nombor yang user masukkan antara ini. Kalau user masuk nombor between 97 dengan 122, tolak 32. Kalau user masuk nombor lain ini, biar je, tak payah buat apa-apa. Itu contoh program yang nak dibuat. Semua arahan di sini. Ni komen saja, ni komen dalam program tadi, dalam assembly language tadi. Cara tulis komen dia macam ni. Letak semicolon, letaklah ayat apa pun. Sebab sebagai komen untuk memahamkan atau cara tu untuk apa. So di sinilah yang betul-betul assembly language, di sinilah macam you nampak pada contoh satu tadi. Dia dah mula guna huruf lah, SUB, PROC. Maksudnya apa? Procedure begins here. Permulaan arahan di sini kan. CMP kita boleh teka lah. Sebab ada contoh di sini kan. Compare. CMP ni ringkasan untuk compare. AX ni variable lah, tempat variable data kita masuk tadi. Compare lah. Contoh, adakah compare AX dengan 97. Jika less, jump to done. Kalau kurang daripada 97, dia suruh berhenti kan tadi. So berhenti lah. Itu maksud program ni. If greater, jump to done juga. Kalau tidak, dia akan tolak 32 daripada AX. So flow program ni macam ini prosedur dia. Untuk menjawab tujuan program dibuat. Dia adalah step-step dia. So programming memang step by step. Dia ada satu-satu arahan. Line by line instruction. So sekarang assembly language just recognize this thing. Kalau nampak rupa bentuk macam ni, you kena tahu dah this is assembly language. Itu je tujuan Madam share contoh. Okay kelas? You all bukan nak kena faham flow ni dah, belum. Ini semester 2 nanti. Semester 2 baru jumpa. So advantage of assembly language apa? Instruction are easier to learn and understand compared to machine language. Kena cakap lah compare to what? Yeah? Easier to learn and understand ni compare kepada machine language tadi. Disadvantages dia ada a few juga, iaitu the instruction is not readily understood by computer, does need to be translated to machine language. Bila kita dah mula guna huruf-huruf ataupun characters ABC dan juga number 1, 2, 3, komputer dah tak faham directly kan. So bila tak faham directly, program tadi perlu di-translate kepada machine language. Proses dia perlu di-translate ke machine language. Bila dah di-translate ke machine language, barulah komputer akan laksanakan, akan execute.
Okay, dan program assembly language ni masih lagi panjang jugalah. Ya. Betul point ni. To translate ke machine language. Apa dia? Putus. Kan kita punya assembly language kan berdasarkan ABCD kan. Tapi macam mana nak jadikan itu sebagai machine language? Ke Ni ada translator. Perlu guna translator nanti. Topik translator kita belakang sekali nanti. Bersama-sama programming language tu akan ada translator. Yang tu translator kita akan belajar last sekali tadi. 7.3. Nah? Slide ni betul kan? Program Alenti machine dependent juga kan? Assembly language sama. Ciri dengan disadvantage of machine language tadi. Okay, selesai low level language. Kita tengok high level language pula macam mana. High level language consists of a series of English-like words. So definitionnya consists of a series of English-like words to represent instructions to computer. So series jangan tinggalan series of English-like words. Ini macam kita dah bahasa English, so dia dah dekat pada human dah. Kita dah mudah nak faham dah. Ya. Yeah? High level ni. Sebab tu dipanggil high level language. It's more to human. Kita gunakan English untuk English-like words to represent instructions to computer. So because orang yang cipta, barat yang cipta, so we have to use English lah. So examples of high level language, kita ada C, COBOL, Pascal, Confucian, Java, C++, Python, Ruby, Smalltalk, Lisp, Prolog. Banyak. Sangat-sangat banyak. Ini antaranya sahaja. Okay, yang Madam letakkan di sini antaranya sahaja. Ada lagi kat luar sana. Okay. Just mention here so that nanti kalau if you further study dalam bidang computer science ke IT ke, you biasa dengar lah this thing ya. Boleh ya? Ni example. Kalau example low level tadi tak ada choice, memang dua tu je nah. Kalau high level banyak. Tak terhafal. Ingat 1, 2, 3 cukup lah. 2, 3 contoh. Dan untuk setiap programming language yang example tadi tu dia tak adalah kita nak perlu kenal maksud ke definition ke, tak ada dah. We just go terus pada dia punya contoh lah. So example 1, program written using Java and C++ to add two numbers. Kita tengok kat sini contoh dua programming language tadi. Satu Java, satu C++. Nak buat kerja yang sama iaitu untuk add two numbers. Macam mana arahan diberikan? Guna kod masing-masing. Java cara tulisnya different daripada C++. So kalau instruction untuk declare 3 variable kita nak guna, nak bagi tahu kata komputer kita perlu 3 variable yang akan kita guna. So kita kena mention di sini arahan untuk Java tulis macam ni, int a, b, c. Sama ke tak sama untuk declare? Arahannya sama. Sintaksnya sama. Tapi untuk input, untuk masukkan data, terima data, arahannya berbeza dah. Untuk Java, cara tulisnya macam ni. Untuk variable A, data yang kita nak terima tadi, kita nak minta input daripada dia, cara tulisnya sc.nextInt. Tapi untuk kalau kita guna C++ punya language, dia sangat lebih simple daripada Java. Arahannya macam ni je, cin, lepas tu followed by arrow and then A, variable A. So C++ is simpler lah untuk pada medium lah. Dia lebih ringkas, dia tak perlu nak hafal panjang-panjang macam Java punya syntax. Tengok untuk keluarkan output daripada program kita, nak display output ke, nak paparkan output kat screen. Untuk C++ kita bagi arahan C out sahaja. C out lepas tu arrow belah sini pula. C out arrow kiri and then C.
Tu nak display output. Tapi kalau dalam Java, you all kena ingat hafal this thing. System dot out dot print. Nak print apa? Print variable C. Macam tu lah. Nampak tak perbezaan dua language ni? Cara penulisannya berbeza. Itulah berbeza juga dengan Python apa semua lagi. Apalagi tadi kita tengok Pascal ke COBOL ke memang lain lah cara penulisannya. Faham tak? Dua language ni. Peraturan menulisnya berbeza. Itulah yang programmer kena study. Kalau dia nak kena buat bina guna C++, dia kena pakar C++. Kalau dia nak bina program guna Java, dia kena pakar Java juga. Tapi dalam membangunkan apa-apa sistem atau program, usually akan combine beberapa languages. Terutama yang nak letak di website, nak letak di online kan. Dia perlu ada programming language yang berkaitan dengan website pula. Ini saja madam tunjuk contoh, tak ada dalam buku. Full coding C++. Nak tahu kan kalau soalan bagi keratan kan, dia tanya types of programming language ni apa. Kalau tanya types, you all nak jawab apa? Types of programming language. Dua. Ya high and low kan? Betul. Sebab tu tajuk sangat penting. Tajuk dan bila you baca soalan nak apa? Soalan nak type ke soalan nak example? Macam tu lah. Kalau nak type, you kena kategorikan lah. C++ ni under low level ke high level? You kena jawab high level lah. Kalau soalan minta type. Kan? You tak bolehlah jawab C++. Because soalan minta type of programming language. Sebab tu tajuk untuk you all kena tahu tajuk. Sebab tu kena buat mind map. Sebab tu kena buat concept map. Supaya you all kena dapatkan tajuk tu. Kena tahu kehendak soalan tu apa. So ini kalau full program lah. Madam sharekan. So kalau kita tengok ni, kenapa dia kata kita mudah faham? Sebab dia dah guna bahasa Inggeris kita dah. INT product. C out, enter a number. Bahasa Inggeris tak ni? C in number. Dia dah more to English like words tadi. Betul ke tak? Betul ada. Tak ada dah binary, tak ada dah yang tadi assembly language tadi. Dia dah lebih dekat dengan human. Kita mudah faham sikit lah compare daripada yang low level tadi. Okay, so hasil daripada this program ataupun instruction ini, dia menghasilkan ini. Nah, ini screen output kita. You all akan dapat hasil ni lah kalau you all type this instruction. Ini enter a number, kita masukkan 1, enter a number, masukkan nombor kedua 2. Enter a number lagi, negative 1. The product of all your positive number is 2. Macam tu lah. So program ni untuk kirakan apa? Produk. Okay. Satu lagi contoh guna Java. Okay, Java ni lah yang you all akan hadapi pada SEM 2 nanti. Okay, example 3, full code using Java. So instruction dia macam ni. Ni nak kira apa ni? Nak kira area of triangle. Kita nak buat program untuk kira luas segitiga. So panjang arahan kita macam ni lah lebih kurang. Not so long. Ni semua simple program saja. So output from this program macam ni lah rupa output. Kalau you all nak faham apalah programming ni. Macam ni lah. Tapi contoh-contoh di sini hanyalah small program sahaja. Big program kalau buat projek. Projek akhir student ke apa ke baru besar. Baru banyak. Okay, so dah kenal high level language tadi. Apa advantage of high level? Boleh agak sikit ya. Instructions are easier to learn and understand compared to apa? Kena cakap lah ya. To low level languages. Instructions are easier to learn and understand compared to low level language tadi.
shorter program. Okay, a single instruction correspond to many operation at machine level. Single instruction ni maksudnya satu baris arahan tu. Satu baris arahan tu dia boleh buat macam-macam operasi. Compare dengan low level tadi, satu baris arahan tu dia hanya untuk satu operasi saja. You kena faham bahawa programming ni atau coding ni is by line. Arahan kita tak boleh buat macam karangan sambung, tak boleh tau. Dia kena buat line by line, satu. Faham ni kelas? Boleh madam. Sebab tu dipanggil di sini single instruction. Ni single instruction ni maksudnya satu baris arahan. Satu baris arahan dia hanya boleh ni untuk high level kita boleh buat banyak operasi. Contohnya tambah dan tolak serentak boleh. Tapi kalau yang low level tadi tak boleh. Single instruction hanya correspond pada satu operasi sahaja. Low level tadi. Faham aku. And advantage high level ni dia dah jadi machine independent dah. Maksudnya apa? Dia tak bergantung pada satu mesin saja. Dia boleh run kat mana-mana platform dah. Can run on different types of computers and operating system. Itu ciri atau advantage of high level language. Disadvantagesnya pula ada satu je lah, opposite daripada low level. Kalau nak hafal, nak dapat fahaman, high level ni disadvantage-nya satu je lah, compare dia berbeza dengan low level tadi. Iaitu not readily understood by computer. Bila kita guna bahasa English like words tadi, memang komputer tak faham lah, tak faham directly kan. So need to be apa? Need to be translate to machine language. So kalau kita guna high level language punya programming, semuanya akan ada translator. Semuanya akan ada translator because perlu tukarkan instruction kita tadi yang dalam bentuk bahasa Inggeris tadi kepada machine language before executed. Before executed ni bila sebelum dirunkan lah, dilaksanakan, di-execute. Execute tu sehingga yang menghasilkan output tadilah ya. Okey ni. Boleh nampak tak beza dia dengan low level tadi? Boleh madam. Low level tadi yang ni advantages. Advantages satu. Disadvantage banyak. Untuk high level advantages banyak. Disadvantages satu je. Opposite Okay, so ni roughly differences between high level language and low level language. You all jangan pakai ni. Ini madam saja tulis pendek je. Yang ni bukan singkatan yang dikenali dunia tak. Jangan pakai ni just tulis saja sebab nak pendek, tak panjang sangat. You all tetap kena eja full lah. High level language, low level language. So madam provide here the comparison lah between high level language and low level. Instruction are easier to learn compared to low level language. Yang ni instruction are extremely cryptic and difficult to learn. Okay. Shorter program, yang ini low level program are lengthy. Untuk high level language machine independent dan low level language sebaliknya machine dependent. Okay, yang ni tak ada dalam nota. So nak screenshot ke apa ke, nak salin, untuk salin nanti pun boleh. Sebagai ringkasan pemahaman beza antara low level dengan high level. Jadi nak mudah letak low level sebelah sini, high level sebelah sini pun boleh. Sebab kita start dengan low level tadi kan, jadual ni. Ni dia buat terbalik. Maaf. So, boleh tak ni? Apa yang you belajar hari ni? Definition of programming language. Boleh. Apa dia definition programming language? A set of instructions to perform a specific task of a computer. Cukup ke?
Cukup ke? Saya ada a set of instruction to Set of perform instruction. Yang tu bukan program kau? yang programming. Definition programming. Set of word symbol yang tu bukan? Bukan programming, madam. Oh, ni language ya. Programming lain ya, madam. Kalau Ya, lain. Not programming language. So definition dia yang ada words, set words kan, symbol and code. Betul? Yeah, can be understand a computer, madam. Itu Ya, kena tengok balik nota lah. Dia ada beza. Kalau soalan tanya definition of program lain, definition of programming lain, definition of programming language lain. Yang tadi tu set of word symbols codes that enable programmer to give instructions to a computer. Yes. Yang tu. Okay. Types of programming language. Orang lain pula Ifan. Dua. Bagi orang lain pula jawab Ifan. Ada dua, madam. Ada level language dengan high level language. High level, low level. Hope melekat lah dalam kepala ya. Lepas tu you all kena remember lah dia punya advantages and disadvantages untuk kedua-dua types tadi. Okay, differences ni jadual tadi sebagai backup lah. Kalau lah soalan pun kadang-kadang boleh tanya juga. Okay, kalau ditanya kita gunakan point-point yang sama lah dalam dia punya advantages tadi. Kita ambil point yang sama je sebenarnya. Okay, so thank you guys. Madam continue part 2 esok lah. Baik, Esok tak apa, pukul 11 normal tu. Okay. Thank you class. Baik, thank you, madam. Assalamualaikum. Thank you, Salam. madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Ya.